Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا وهاي sekalian yang beriman, seru Allah, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, awasilah diri kamu, kata Allah, beringat-ingatlah oleh kamu, wa ahlikum, dan juga peliharalah ahlimu, kata Allah. Siapa ahlimu? yakni isteri dan anak-anakmu. Nara, daripada ancaman neraka Allah. Waquduha an-nas wal hijarah, yang mana neraka itu, kata Allah, bahan bakarannya terdiri daripada manusia-manusia yang berdosa dan manusia-manusia yang mensyirikkan Allah. Wal hijarah, dan bahan bakaran neraka itu daripada batu-batu yang dijadikan sembahan atas kufurnya manusia. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, lagi pula, kata Allah, neraka itu dikawal, dijaga oleh malaikat yang bengis, lagi kasar layanannya. La ya'sunallaha ma amarahum, sekali-kali mereka itu tidak mengingkari apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, bahkan mereka itu melaksanakan apa yang diperintah, yakni pada bab menjaga perihal ahli neraka. Seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin dan inayah taufik dari Allah buat sekalian kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi dipilih oleh Allah pada malam yang ke-13 Ramadan malam ini. Kita masih lagi diberikan taufik oleh Allah untuk menekuni, untuk kita mencari sebanyak mungkin bekal-bekal untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berjaya melalui fasa yang pertama Ramadan, yaitu bermula 1 hingga 10 Ramadan yang telah meninggalkan kita. Sekarang ini, tuan-tuan, kita berada pada fasa pertengahan Ramadan, bermula 11 sehingga 20 Ramadan. Moga-moga sebagaimana semangat
keterujaan kita berhadapan dan menghadapi Ramadan. Pada awal Ramadan itu kita masih mampu membawa semangat itu untuk sampai ke pertengahan Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap kali 4 rakaat salat tarawih, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, imam akan baca suatu doa yang diaminkan oleh sekalian kita. Saban tahun kita mendengar doa yang sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon redha-Mu ya Allah. Wal jannah, dan kami mohon syurga-Mu ya Allah. Kenapa tuan-tuan? Karena inilah bulan yang menyaksikan wa futihat abwabul jannah. Dibuka seluas-luasnya pintu syurga itu, Ats-Tsamaniyah, yang 8 pintu. Dibuka oleh Allah sebagai satu isyarat betapa Allah menantikan hamba-hambanya yang mencari keampunan Allah, yang mencari rahmat Allah, yang mencari kelebihan dalam Ramadan itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya melayakkan mereka masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, Allah sediakan syurga bagi orang yang beriman, mala ainun ra'at. Apa yang ada dalam syurga itu tuan-tuan, Allah perhiaskan, Allah perindahkan syurga itu. Apa sahaja yang ada dalam syurga itu, mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat. Maknanya tuan-tuan, apa yang ada dalam syurga kelak, mata kita tak pernah tengok atas dunia ni. Itulah nikmat syurga yang Allah sediakan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Wala udhunun sami'at. Bukan hanya mata tidak pernah melihat apa yang bakal ada dalam syurga, bahkan telinga juga tidak pernah mendengar apa yang ada dalam syurga itu, bunyi-bunyinya dan sebagainya. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan yang ada dalam syurga kelak tidak pernah terlintas, tak pernah lalu dalam hati kita bahawa benda itu akan ada dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, sebenar Ramadan Allah buka seluas-luas pintu syurga. Tuan-tuan doalah kepada Allah, moga-moga Allah jadikan kita salah seorang daripada ahli syurga itu, insya-Allah. Tuan-tuan, bila melangkah seorang ke dalam syurga, akan menyeru malaikat penyeru di dalam syurga. Tuan-tuan, kita sebut awal-awal supaya kita tak terkejut waktu kita melangkah masuk ke dalam syurga kelak. Masuk tu tuan-tuan, kata riwayat, malaikat sambut dengan suatu kata-kata yang menggembirakan kita. Antara kata malaikat, wa anna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Bahawa kamu, wahai ahli syurga, kamu akan muda dan kamu tidak akan tua selama-lama. Tuan-tuan, bab muda ni semua pakat seronok. Hari ni semua kan boleh nak muda selama-lama, nak kekal atas sifat muda. Makan macam-macam, telan macam-macam, pepok macam-macam, kulum macam-macam, sapu macam-macam. Tuan-tuan, semata-mata nak muda. Tengok kulit tegang je tuan-tuan, berubat macam-macam, treatment macam-macam. Tapi selama mana kita nak muda tuan-tuan, langut-langut leher, tengok beredot, berimpun bawah leher ni. Dia cekang depan, dia redot di bawah. Pasal apa? Dia tarik hak depan, hak manusia nak tengok ni, dia nak tegang.
nak elok, tapi hak bawah dagu ni berimpun kulit-kulit dia, hak patut redok di atas, tetap kita akan tua tuan-tuan. Tapi dalam syurga kamu akan muda dan kamu tidak akan tua selama-lama. Sebab tu kata riwayat tuan-tuan, umur ahli syurga ni 30 atau 33, antara 30 ke 33 tahun sahaja. Itu usia ahli syurga. Sebab tu tuan-tuan balik segi rumah, kalau ada album hak lama-lama kan, tuan-tuan tengok balik, buka dah mekat kan. Album lama mana nak tak buka kan, tak gamak nak tengok apa lah ni kan. Tuan-tuan tengok balik umur hak jenis seluar kaki kembang bawah tuan-tuan kan, umur 30-an 40-an dulu ni. Itulah usia tuan-tuan, itulah usia puan-puan sekalian di belakang sana dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syurga tempat nikmat, orang muda dia boleh rasa segala nikmat. Tapi kalau dah masuk tu tuan-tuan, umur 80 lebih dah, kekal macam mana waktu dia mati. Dia nak boleh rasa apa dalam syurga tuan-tuan. Nak pegang botol dia talak kat tu tangan tu, dia tak betul tuan-tuan, dia tak ada elemen, dia terus kan, balancing pun tak ada tu. Pegang nak makan apa pun tak boleh lah, ni ketat, pegang gelas pun ketat tu tuan-tuan. Syurga kenama orang kata kan. Maka Allah kembalikan usia tua itu kepada usia muda, sekiranya dia itu ahli syurga. Tuan-tuan jangan duk sedih lah macam mana nak masuk syurga. Aku ni pun dia kata, kalau macam ni kelaku aku lah, nak naik ke atas surau pun ketak kelutut. Saya tuan-tuan tarawih malam 13, malam ni baru ketak lutut. Kita tak ketak lutut pasal kita semayang bawah. Bila semayang bawah ni tuan-tuan, lantai simen, turun tu dia kejam elok. Tapi bila surau tuan-tuan ni kali pertama tuan-tuan, betul dah saya tak semayang suasana macam ni. Surau di atas ni, bila turun dia menerjun tu tuan-tuan, rasa ketak lutut ni. Tu kata ketak lutut bukan takut dah. Tuan-tuan dah faham ketak lutut takut dah, tak lari kita tuan-tuan. Tapi pasal ketak lutut tu, rasa waktu turun sujud tu, betapa tuan-tuan juga turun sujud waktu yang sama, lantai tuan-tuan faham lah tuan-tuan. Dia rasa ketak lutut sah. Waktu pengalaman malam ni yang saya tak jumpa sebelum-sebelum ni. Jadi malam ni saya jumpa banyak pengalaman tuan-tuan. Pengalaman bilai 2 orang. Memang sini bilai 2 orang. Saya duduk lagi. Bukit Pinang 2 orang tak? Seorang. Tak perasan. Padang Hasan tu seorang juga. Kalau terawih ni, tempat saya pun seorang tuan-tuan. Mai sini hebat. 2 tu bilai terawih. Belah-belah saya kalau Kedah tuan-tuan, mak kata 2 tu bilai mekelai dalam terawih. Bertembur insiden dalam terawih. Tapi tuan-tuan datang elok, ayah cantik tuan-tuan. Kemah hebat saya tabik malam ni tuan-tuan. Nak kena ambil ilmu ni. Yang kedua, semangat salawat tuan-tuan. Kalau boleh saya rasa saya nak pinjam 3-4 orang tuan-tuan malam ni. Wapi kalau Kedah saya 3-4 malam. Boleh kau tuan-tuan nak? Seperti tuan-tuan. Dia naik belum rumah tuan-tuan. Dia pun ni marah kata imam kan, marah kat aku dekat 2 kali kan. Dah lah kita kali tak mamai, kena zakah dah kan. Nak pinjam 2-3 orang kuat tu. Wapi belah-belah kalau kita homestay kita sedia. Tuan-tuan. Tuan-tuan duduk tengah-tengah waktu tarawih. Sebab sana tuan-tuan dia kes slow lah. Dia kes slow salawat ni. Oh biarlah malam ni kita main clear. Rupanya padang kunyit tu kemah. Kemah ni orang kata lain padang lain belalang. Saya tuan-tuan orang kampung ada ibu dekat Terbengau, dekat Kangkung. Itu kampung saya. Di kampung Qaryah ada ibu ni, dia ada padang juga. Ada satu kampung Padang Raja.
Tapi dia tak derah terang ni. Padang juga tuan-tuan. Kampung Padang Raja. Tapi padang kunyit ni kemas. Oh, ni kira markah malam ni markah penuh. No. Seperti ada lah dia tu kan. Oh, munasabah lah. Munasabah lah. Tutup soalan. Kalau tu menang kat dia. Menang tanpa bertanding. No. Menyucuk. Oh, kemas tuan-tuan. Kita harap sampai 30 Ramadan lah. Takut takat 13 ya. Harap tak tuan-tuan tu. InsyaAllah. Semangat tu. Kita pun tukar semangat dia. InsyaAllah. Tuan-tuan. Wa anna lakum an tasihu fala tasqamu abada. Wahai ahli syurga, selain kamu akan muda dan kamu tidak akan tua selama-lama, bahawa sesungguhnya kamu akan sihat dan kamu tidak akan sakit sampai bila-bila. Kita dunia ni tuan-tuan, ada waktu sakit, ada waktu sihat kita. Selang-seli. Kadang-kadang sihat lama, sakit sat. Kadang-kadang sakit tu lama, sat dia sihat, sakit pula. Namun dalam syurga tuan-tuan, tak ada perkataan sakit bagi ahli syurga. Itu nikmat yang mula-mula kita dengar diseru oleh malaikat bila seorang itu melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Wa anna lakum, dan kata malaikat, an tahyau fala tamutu abada, dan bahawa kamu akan hidup dan kamu tidak akan mati sampai bila-bila. Sebab tu tuan-tuan, kita tak pernah putus asa. Setiap 4 rakaat kita minta syurga daripada Allah, yang mana syurga itu dibuka seluas-luasnya dalam Ramadan ini. Dan kita doa pada Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa tarawih ini tuan-tuan, tak ada siapa berani ubah. Tak ada siapa berani ubah tuan-tuan. Besar fadilahnya, bertepatan apa yang berlaku dalam Ramadan. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan ya Allah, kami juga mohon padamu, minta apa ya Allah? Lindungmu ya Allah, min sakhatika wan nar, daripada murkamu dan daripada azab nerakamu. Kenapa kita minta lindung Allah daripada neraka? Kerana inilah bulan yang menyaksikan wa ghulqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu neraka itu. Tuan-tuan, satu persoalan. Bila sebut ditutup pintu neraka itu, adakah pintu neraka pernah dibuka sebelum ini? Kata ulama, pintu neraka tidak pernah dibuka semenjak Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan neraka tuan-tuan, 1000 tahun yang pertama dinyalakan api, api itu warna merah. Allah nyalakan api neraka 1000 tahun yang kedua, api neraka menjadi daripada merah kepada warna putih. Dan Allah nyalakan 1000 tahun yang ketiga, api neraka menjadi warna hitam. Dan warna hitam itulah yang menanti ahli neraka. Namun pintu neraka tak pernah dibuka. Namun kenapa disebut Ramadan bulan ditutup pintu neraka, walhal pintu neraka tak pernah dibuka? Tuan-tuan, kata ulama, ia memberi isyarat betapa Allah nak menyelamatkan hambanya daripada neraka itu dengan perkataan ditutup pintu neraka, walhal ia tidak pernah dibuka. Allah nak menyelamatkan kita dalam Ramadan daripada azab neraka, yang manusia tak mampu tanggung azab neraka itu, walaupun seringan azab dalam neraka. Tuan-tuan, siapa tahu azab yang paling ringan dalam neraka? Siapa tahu malam ni tuan-tuan? Dalam neraka azab yang paling ringan, saya bagi RM10. Bukan nak mohon, betul anda dah tahu.
kata saya mohon, tak ada, saya tak mohon, kata siapa kena bagi RM10 balik awal malam ni. Ni saya bagi RM10 tuan-tuan. Ni azab yang ringan yang dikenakan oleh Abu Talib. sabar sah. Kau paling jawab dulu. Yang mata itu tu abang tadi. Sabar sah. Tawaran tak habis ke ni? Tawaran tak habis ke ni? Kena jawab RM10 balik awal. Nah. Tapi malam esok jangan tak main pula. Dah pesan dah tu. Takut dia syok seminggu dia tuar. Pasal jawab kena. Try jawab. Okay. Itulah azab dia saya tak tahu. Tapi yang saya tahu cerita dia, sahabat saudara Nabi yang dikenakan azab paling ringan. Orang pada bunyi tu. Bukan kira sapor tu. Dia kira hamil tu. Tapi azab macam mana tu saya tak pasti. Bagi RM10. Jangan bagi balik lagi. RM10 dia ambil. Syukran jazilan. Allah. Habis elok lah ni tuan-tuan. Tadi bukan soalan. Makan model tadi tuan-tuan. Orang-orang tu sudah akak tak tanya dah kan. Kalau kami tak ada ke satu soalan. Pakai lehum gitu kan. Betul dah tuan-tuan. Hak azab Pak Saudara Nabi dapat tu betul dah. Paling ringan dah dalam neraka tu. Paling ringan dalam neraka. Sebab apa? Kerana dia gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Dia tak beriman. Abu Lahab ni dia tak beriman kat Nabi, kita pun tahu. Tapi dia seronok dengan kelahiran anak saudara pada lahir Muhammad itu, sehingga dia memerdekakan Suwaibah, hamba dia. Sebab Suwaibah ni bawa cerita dekat Abu Lahab bahawa wahai Abu Lahab, kamu menerima anak saudara. Dia tak tahu kata anak saudara ni nak lawan dia. Dia dah besar ni. Tapi dia seronok menerima perkhabaran lahirnya Muhammad. Maka Suwaibah yang bawa cerita tu, dia merdekakan Lala tu juga. Sebab dia pernah seronok atas lahirnya Muhammad. Allah ringankan azab dia. Tapi hari Isnin sajalah. Hari Isnin je. Pasal hari lahir Nabi. Hari lain balur serupa juga dalam neraka. Tapi jawapan tu kalau nak kira tak kena dengan soalan, tuan-tuan. Kita tanya bentuk azab yang paling ringan, bukan siapa yang dapat azab paling ringan. Tapi semangat tu kita bagi enggak RM10. Semangat tu. Saya tak tanya dah tuan-tuan lepas ni. Tak berani tanya tuan-tuan. Tak berani. Tuan-tuan, azab yang paling ringan dalam neraka yang bakal diperoleh oleh ahli neraka kelak ialah seorang ahli neraka itu yudha'u fi akhmasi qadamai, akan diletakkan di bawah dua tapak kakinya jamratani, dua ketul bara api. Seketui tak belah tapak kaki kanan, seketui lagi tak sebelah tapak kaki kiri. Itulah seringan-ringan azab dalam neraka. Tak ada yang lebih ringan azab daripada ini. Dan apabila ahli neraka ditakdirkan Allah, dia azab tak boleh pilih tuan-tuan. Namun sekiranya Allah takdirkan seorang itu yang masuk dalam neraka, na'udzubillah, dia mendapat azab yang sebegini, yang seringan-ringan azab, menggelegak otak kepalanya dengan sebab dua ketul bara api yang ada di bawah tumit dia. Waktu dia menerima azab sebegini, apa dia rasa ahli neraka berkenaan? Bahawa dialah yang paling teruk diazab dalam neraka pada saat itu. Dengan apa yang dia rasa? Menggelegak otak kepala ni tuan-tuan.
Tu baru seringan-ringan azab. Dia rasa dalam neraka ni tak ada siapa dah. Yang diazab oleh Allah lebih teruk daripada dia. Walhal apa yang dia terima itu la ahwanuhum azaban, adalah seringan-ringan azab sahaja dalam neraka. Tak bayang kalau azab yang paling berat dalam neraka tu lagu mana. Tu tersedut teka lah tuan-tuan ni. Saya kata teka hak berat lagu mana pula tu polis peluang kan. Ada hak ni pun tak tahu ni. Bila nak tanya pula ni, dia main bahadi tuan-tuan ni. Tengok kemah tuan-tuan. Jadi sebut tentang bahawa saudara Nabi ni kemah lah. Abu Lahab tu kisah dia panjang tuan-tuan. Tapi jawab tu kira dia nak hana kebetul dah tu kan. Cuma bentuk azab atasan. Tuan-tuan bayang, kalau seringan-ringan azab pun tak mampu kita terima, bagaimana azab yang pertengahan, bagaimana azab yang paling berat dalam neraka. Sebab tu minta lindung Allah sepanjang Ramadan ini daripada ancaman azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam neraka ada sejenis pohon namanya zakum. Dia ada buah. Buah dia buah jenis berduri, namanya buah zakum. Dan nama pokok pun zakum, buah zakum lah tuan-tuan. Takkan pokok pelam keluar buah durian kan. Apabila pokok pelam, buah pelam. Pokok zakum dia ada buah. Kita sebut buah zakum. Buah zakum ni kata Nabi, lau anna qatratan minaz zakum, sekiranya satu titik air daripada buah zakum itu jatuh ke dalam dunia, menitik masuk dalam dunia, percik masuk dalam dunia, la afsadat ma'ayishahum, nescaya akan binasa seluruh penduduk bumi. Itu kalau setitik air dari buah zakum, buah yang ada dalam neraka, masuk dalam dunia, binasa segala makhluk yang bernyawa. Nabi suruh kita fikir saat tuan-tuan, gamuknya bagaimana ahli neraka kelak, yang mana buah zakum itu adalah makanan dia. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu bila datang Ramadan, kita minta syurga daripada Allah, dan dalam masa yang sama kita minta lindung Allah daripada azab neraka. Tuan-tuan, lepas maghrib pun kita doa pada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Lepas subuh pun kita doa, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kata ramai-ramai, Allahumma ajirna minan nar. Tuan-tuan baca tak? Tuan-tuan baca berapa kali? 7. Alhamdulillah. Istiqamahlah tuan-tuan. Nabi sebut, idza sallaital maghrib faqul qabla an tatakallam Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. In mutta min lailatika kataballahu laka jiwaran minan nar. Bila kamu selesai sembahyang maghrib, kata Nabi, sebelum kamu bercakap hal dunia, katalah terlebih dahulu Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali Nabi pesan. Kita doa amal tu. Kita doa ambil amalan daripada orang-orang terdahulu daripada kita. Lepas mengaji tuan-tuan, bunyi orang kata hadis orang tua-tua, tapi orang tua-tua yang mengaji. Orang tua-tua kadang-kadang tuan-tuan duk kelui anak cucu balik maghrib-maghrib kan. Kita kata tu hadis orang tua-tua tu ada dalil tuan-tuan. Nama hadis orang tua-tua tapi sabit dalam riwayat. Tapi kata idza kana junhul lail aw amsaytum, bila kamu dah ada di petang-petang dekat-dekat maghrib, fakufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kamu. Kalau duduk luar, panggil balik. Hak duduk dalam rumah, jangan balik keluar.
Waktu maghrib tu, waktu senja tu. Sebab apa? Fa inna syaitana yantashiru hina izin, kerana waktu itu syaitan sedang berkeliaran. Waktu tu dia nak tukar shift tuan-tuan, hak malam nak mula waktu tu, hak siang nak tamat waktu tu. Waktu sibuk iblis waktu tu. Kekallah anak-anak kamu di rumah kamu. Maka orang tua-tua tu panggil tadi anak cucu daripada main petang-petang tu, main bola ke, main sepak agar ke, 7 tin ke, 7 kasut ke apa balik. Maghrib dah, syaitan banyak. Ni riwayat, nama je hadis orang tua-tua, tapi hadis tu dia bersabit dengan hadis Nabi. Tuan-tuan, wa idza sallaital, sekiranya kamu menyebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas sembahyang maghrib, sebelum kamu bercakap hal-hal dunia di kalangan kamu, sekiranya kamu mati pada mana-mana bahagian malam kamu. Sebab maghrib nak jumpa malam. Maghrib tu disebut nasyiatul lail, waktu berkembang, waktu malam. Kata maghrib tu, permulaan malam dia mula dengan maghrib. Sekiranya kamu mati pada mana-mana bahagian malam kamu. Macam arwah ayah saya meninggal sebelum subuh, masih waktu malam masa tu. Kataballahu laka jiwaran minan nar, nescaya Allah pelihara kamu dengan asbab duk sebut 7 kali waktu maghrib tadi ni. Kamu terpelihara daripada azab neraka yang kamu minta lindung daripada Allah waktu maghrib 7 kali itu. Wa idza sallaita subha, dan apabila kamu selesai sembahyang subuh, faqul qabla an tatakallam Allahumma ajirni minan nar 7 marat. Juga sebut benda yang sama, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali ulang. In mutta min naharik, sekiranya kamu mati pada mana-mana bahagian siang kamu. Sebab apa tuan-tuan? Subuh dia jumpa siang. Kataballahu laka jiwaran minan nar, nescaya terpelihara kamu daripada neraka yang kamu minta lindung Allah itu. Satu Allah suruh, Allah pesan, jaga diri kamu. Allah pesan jaga ahlimu, yakni mereka yang di bawah tanggunganmu, bawah nafkahmu, daripada ancaman azab neraka Allah. Apatah lagi tuan-tuan ketika kita berada dalam bulan Ramadan. Banyakkan doa pada Allah. Moga-moga Allah lorongkan kita tuan-tuan dengan amal-amal ahli syurga. Minta Allah ringankan tubuh kita. Tak kiralah amalan tu kecil ke tuan-tuan, amalan tu sunat ke, lakukan dalam Ramadan ini. Kerana amalan yang sunat dilipat gandakan pahala seperti pahala wajib di luar daripada Ramadan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa-siapa yang dalam Ramadan siang ataupun malam buat satu amalan sunat, kana kaman ada faridatan fima siwa, di sisi Allah seperti dia telah melakukan suatu perkara yang wajib di luar Ramadan. Wa man ada faridatan fih, dan sesiapa yang dalam Ramadan dia buat satu perkara wajib, kana kaman ada 70 faridatan fima siwa, maka sama seperti dia mengerjakan 70 wajib di luar Ramadan. Lepas tu doa pada Allah, apa saja amal-amal ahli syurga, pastikan kita melakukan perkara itu. Dan jauhkan diri kita tuan-tuan daripada melakukan segala sesuatu yang mendekatkan kita dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan perkataan kita, baik dengan perbuatan kita, baik dengan i'tiqad kita. Kita tak perasan kadang-kadang tuan-tuan, kita dah minta syurga setiap hari. Doa amin apa yang imam doa tentang syurga, nak segala-gala yang berkait dengan syurga. Tapi kadang-kadang amalan kita itu membawa kita dekat dengan neraka Allah. Manusia sanggup memilih jalan ke neraka, walhal jalan ke neraka itu payah. Jalan ke neraka itu sukar.
Jalan ke neraka itu gelap. Namun ada manusia sanggup meredah jalan yang sukar dan gelap payah itu semata-mata demi nafsu dia dan jahil dia. Tapi mintalah pada Allah, tuan-tuan, jalan ke syurga yang dipermudahkan oleh Allah sebenarnya sesuai dengan fitrah kita. Jalan yang terang benderang yang kata syurga itu, laluilah jalan-jalan itu. Tuan-tuan, kita doalah pada Allah. Dalam Ramadan Allah bagi nikmat sihat pada kita sehingga memungkinkan kita sampai ke dalam binaan ini. Dan yang kedua, doa pada Allah. Allah lorong dan beri taufik pada kita untuk kita buat segala kebaikan. Walaupun kecil kebaikan itu, tapi besar di sisi Allah dalam Ramadan. Baik kebaikan yang melibatkan hubungan kita dengan Allah, ataupun kebaikan itu melibatkan hubungan kita sesama manusia. Dan yang ketiga, tuan-tuan, doa pada Allah. Allah panjangkan usia kita sampai akhir Ramadan. Sebab kita tak akan jumpa, tuan-tuan, satu bulan yang kelebihannya menyamai seperti Ramadan yang kita ada. Betul, dalam satu riwayat Nabi pernah sebut, Rarima anfun, celaka umatku, man adraka Ramadan, sesiapa yang sempat bertemu dengan Ramadan, falam yughfarlah, tapi dia tidak berjaya mendapat keampunan Allah, celakalah umatku yang begini. Kerana Ramadan Allah menjanjikan segala-galanya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah firman, aku menanti hamba-Ku yang berdosa pada waktu siang, bagi mereka yang melakukan dosa pada waktu malam, supaya mereka bertaubat kepada aku. Aku menanti hamba-Ku pada waktu malam, kata Allah, bagi mereka yang melakukan dosa pada waktu siang, untuk aku ampunkan dosa mereka. Sebegitu, tuan-tuan, sifat pengampun Allah Ta'ala kepada sekalian kita. Tapi ada manusia tetap memilih jalan ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, dengan sempena Ramadan ditutup rapat pintu neraka itu, dibuka seluas-luas pintu syurga itu. Doalah pada Allah. Aminkan doa yang dibaca oleh tuan-tuan imam yang ada di sini. Akan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Moga-moga dengan berkat kita menghidupkan malam-malam Ramadan ini, mengaminkan doa, akhirnya tuan-tuan dengan asbab ini Allah golongkan kita kelak untuk menjadi sebahagian daripada ahli syurganya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, jangan putus asa taat pada Allah. Ini saja jalan untuk kita sampai pada redha Allah. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Syurga bukan dengan angan-angan, tapi syurga itu dengan amal. Saya tutup, tuan-tuan, tazkirah Ramadan malam ini dengan suatu firman Allah dalam hadis qudsi. Allah firman dalam hadis qudsi, ma aqalla hayaan. Kalau terjemah kita, tuan-tuan, kalau terjemah Dewan Bahasa dan Pustaka ni, amat sikit rasa malu. Dia tak cantik, dia tak karan terjemah lagu tu, tuan-tuan. Jadi nak sedap sikit sesuai dengan padang kunyit ni, tuan-tuan. Ma aqalla hayaan tu daripada amat sikit rasa malu, kita tukar muka tak malu. Boleh tak? Ma aqalla hayaan, muka tak malu, kata Allah, man yatma'u fi jannati min ghairi amal, bagi sesiapa yang nak syurga aku tapi dia tak ada amalan apa-apa. Manusia lagu ni, kata Allah, ma aqalla haya, muka tak malu. Nak macam-macam dengan Allah, nak keampunan Allah, nak selamat di barzah, nak selamat waktu hisab, nak selamat waktu mahsyar, nak selamat waktu mizan timbangan amalan, nak selamat waktu sirat, nak macam-macam. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak ada amalan apa-apa untuk dia jadikan sebab dia dapat apa yang dia nak.
Fa kaifa ajudu bi rahmati, bagaimana kata Allah aku nak bermurah, nak bagi apa yang dia nak, ala man bakhila bi taati, kepada sesiapa yang bakhil untuk taat kepada aku. Nak taat pun dia bakhil kata Allah dekat aku ni. Tapi dekat aku dia nak macam-macam kata Allah. Ini manusia yang muka tak malu. Jadi tuan-tuan, kita ni muka hak tahu malu. Bila tahu malu, ni malam 13 tuan-tuan, tak apa malam dah, sekejap saja kita akan masuklah 10 yang terakhir. Kemudian Ramadan akan meninggalkan kita sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tuan-tuan, pejam-mata Ramadan dia nak sampai separuh lah. Saatnya tuan-tuan, kita tunggu pada rejab lagi Ramadan ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sya'ban lebih-lebih kita tunggu, sebab kita tak ada lepas Sya'ban, tak ada bulan lain dah Ramadan. Tapi bila kita dah jumpa tuan-tuan ni malam 13 lah, kita rasa sad itu bukan suatu benda yang pelik, kerana itu salah satu dari petanda kiamat yang kecil. Nabi kata la taqumu sa'ah hatta yataqarrab az-zaman, tidak akan berlaku kiamat sehingga kita merasakan masa itu cepat. Semua tuan-tuan, sedar-sedar lohor, sedar-sedar asar, sedar-sedar maghrib gitu ya hari ni. Saat tempoh masa kita tuan-tuan. Fatakun as-sanatu kasyar, kamu akan merasakan pada dekat-dekat nak kiamat kelak setahun macam sebulan sahaja. Wasyahru kal jumu'ah, satu bulan macam satu Jumaat, macam satu minggu ya. Wal jumu'atu kal yaum, satu Jumaat, satu minggu itu pula kal yaum, macam satu hari ya. Wal yaumu kas-sa'ah, satu hari pula kata Nabi cepat masa berlalu seperti satu jam je. Was-sa'atu kadarmati bin-nar, satu jam tu pula kita rasa cepat, satu jam itu seperti percikan bunga api sahaja. Maka tuan-tuan, railah kedatangan Ramadan. Moga-moga dengan asbab kita raikan Ramadan pada kali ini, mungkin yang terakhir dalam hidup kita, wallahu a'lam, Ramadan akan rai kita di akhirat kelak. Nabi sebut Al-Quran was-siyam, Quran yang kita baca, was-siyam dan puasa, menahan lapar dan dahaga itu, yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah, kedua-duanya akan bagi syafaat kelak bagi sesiapa yang melakukannya. Mudah-mudahan tuan-tuan, berkat amalan puasa kita dan berkat amalan-amalan yang kita buat dalam Ramadan ini jadi sebab untuk kita dapat kelebihan-kelebihan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari kita duduk seorang-seorang, kita tak beramai kenai-kenai sama-sama berpuak-puak, kita tak duduk macam mana kita duduk malam ni dah. Kita bawa diri kita masing-masing akhirat kelak. Wa ummihi wa abi, ayah tak tahu duduk di mana, mak tak tahu duduk tang mana. Wa sahibatihi wa bani, kawan-kawan, anak-anak tak tahu duduk tang mana. Masing-masing bawa diri haluan masing-masing. Yang nak teman kita tuan-tuan, termasuk apa yang kita himpun hari ini. Jadi carilah bekal itu. Tumpang baki masih ada dalam kehidupan kita. Umur kita ni tuan-tuan, Allah tak bagi dah banyak, Allah bagilah, Allah tak bagi dah. Cuma kita yang ada umur hari ni baki saja. Allah tak bagi dah umur sebanyak kita. Tuan-tuan cuba bayang, kalau umur kita 60, takkan Allah nak bagi 60 lagi umur kat kita? Hari ni tak ada tuan-tuan orang mati umur 120, tak ada. Kalau umur dia 70 hari ni, Allah tak bagi dah 70 tu kat dia, takkan dia nak mati umur 140? Kalau ada tuan-tuan mati umur 140, tiap-tiap hari wartawan pergi jumpa dia, temu ramah dia, petua apa, amai apa, penat jawab mati gitu ya. Tuan-tuan ni, soalan wartawan ni, kalau umur panjang hari ni, tak ada tuan-tuan ni. Bahkan umur kita ni ma baina 60 wa 70,
Umur umatku, kata Nabi, ghalib antara 60 dan 70. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, dan amat minoriti, amat sikit yang akan lebih pada usia 70. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hak mana umur atas 70, tuan-tuan dan puan-puan adalah golongan yang sedikit. Yang ramai umat Nabi ni meninggal dunia di bawah 70 tahun. Hatta Nabi sendiri pun wafat pada usia 63 tahun. Jadi tuan-tuan, syukurlah pada Allah dengan nikmat usia yang Allah kurnia pada kita. Maka guna baki ni tuan-tuan. Cukuplah dengan apa yang kita rasa terlalai dalam kehidupan kita, terpesong dari kehidupan kita. Perbaikilah baki-baki kehidupan ini untuk cari redha Allah, selain kita cari redha manusia. Redha manusia ni puluh tahun dah kita cari tuan-tuan, tapi tetap menghampakan kita. Tapi kalau kita cari redha Allah, dalam masa yang sama akan dapat sekali redha manusia kepada kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah kurniakan nikmat istiqamah kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menghidup dan mengimarkan Ramadan hingga akhir Ramadan. Bukan pada 10 yang pertama dan bukan pada 10 yang pertengahan ini sahaja, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita tuan-tuan sebagaimana sebelumnya dan baki daripada Ramadan, insya-Allah. Sekali lagi saya mohon kemaafan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.